Banyak orang kalau dia tak puas hati, dia akan type panjang-panjang. Saya ni nak type tak tahu, jadi saya buat mainan lah. Bila kita hantar mainan ni ke budak kan, dia punya happy tu lain macam. Kanak-kanak lain menangis sebab takut kat saya. Pertama sekali yang keluar dari mulut dia orang adalah, alamak, hantu. Tolong dekati mereka. Tanya. Sebab melalui pertanyaan, dia akan merungkaikan segala persoalan. Tak semua pun kita kena import. Kalau boleh, kita buat kita punya own action figure kan, kita punya own toy. Kalau orang tak buat, tak apalah, saya buat, saya try buat. Pada pandangan zahir, kelihatan seperti hanya 3 orang lelaki dewasa menunggang motosikal merentasi laluan kampung di Sik, Kedah. Namun pada hakikatnya, mereka ini adiwira bersama teman-teman sampingannya menerobos desa terpencil membawa bersama beg galas berisi impian. Impian kanak-kanak miskin yang dirampas kegembiraan untuk memiliki figura adiwira peneman zaman membesar. Adiwira mainan Ayak Mata menggambarkan dengan tepat sosok lelaki ini. Wan Muhammad Aznan Wan Azmi tidak asing dalam melakukan kerja-kerja kebajikan sebegini. Aznan ditemani abangnya, Wan Azmawi dan rakan karibnya, Syekh Muhammad Syakirin Syekh Omar menggalas amanah rakan-rakan lain menyampaikan sedekah ini kepada anak-anak kecil yang kesempitan. Dia akan bagi saya mainan-mainan tu free untuk bagi ke orang-orang susah lah. Tu bila dah dapat banyak sangat mainan ni, saya ingat apa kata saya buat ride untuk bagi-bagi mainan ni free dekat budak-budak yang duduk di kampung-kampung lah. Sebab banyakkan budak-budak yang kat kampung-kampung ni, mereka tak pernah dapat mainan-mainan yang best-best. Sungai Cepir, nadi kehidupan penduduk daerah Sik. Di pinggir alur air ini juga terletaknya makmal Aznan yang tersembunyi dari mata umum. Ayak Mata Toy pusat kepada kegiatannya. Mereka bentuk mainan buatan sendiri. Proses ini bermula dengan melakar rupa figura yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk fizikal nanti. Aznan seorang pensyarah jurusan grafik di sebuah institusi pengajian tempatan di ibu negara. Pengalaman ini memudahkan tugasnya mereka adiwira yang tertanam dalam lubuk mindanya. Idea untuk menghasilkan figura buatan tangan sendiri ini tercetus secara tidak sengaja. Terbit daripada perasaan cemburu dengan kemajuan industri mainan negara jiran. Pada tahun 2016 saya pergi ke Jakarta, ada Toys Fair sana. Bila saya pergi sana, saya tengok dia dah ada dah. Dia punya own brand kan, mainan-mainan dia banyak. Jadi saya pun pelik. Dekat Malaysia tak ada pun kan. So bila saya balik mai tahun 2018, saya ada buat event nama dia Collectors Toy Fair. Saya pun buatlah saya punya own toys lah yang first time tu. 2018 tahun keramat buat Aznan apabila buat julung kali terjual edisi pertama figura buatan Ayak Mata Toy. Perintah Kawalan Pergerakan 3 tahun lalu memberi ruang untuknya terus mempelbagaikan koleksi mainan untuk dipasarkan. Sehingga kini, lebih 20 siri adiwira berbeza telah berjaya dihasilkan Aznan. Selepas figura direka bentuk rupanya
Melalui perisian komputer, Aznan yang turut dikenali sebagai Wan Kedah akan menggunakan pencetak 3 dimensi untuk membentuk acuan perdana sesebuah koleksi. Acuan ini kemudiannya perlu diperiksa bagi memastikan ketepatan setiap perincian anggota tubuh figura itu nanti. Aznan lazimnya akan membentuk 3 acuan sama untuk mempercepatkan proses menyiapkan sesebuah mainan. Menghasilkan mainan buatan tangan menuntut masa. Namun, di situ jugalah terbit keunikannya. Tiada satu mainan pun yang sama, tidak seperti mainan keluaran kilang. Detail-detail dia semua ada dalam ni. Dia punya kasut, dia punya zip, semua ada dalam acuan ni lah. Jadi bila dah siap mold ni, kita akan tuang satu bahan yang dipanggil resin. Bahan tu A and B ni kita mix. Lepas tu kita tuang dia dalam ni, dalam acuan ni. Kita kena biarkan dalam 12 jam. Dia akan keluar macam tadi lah. Macam ni. So yang ni yang original, yang ni kita buat clone. Yang inilah yang dipanggil handmade sebab saya kena potong-potong, nak kena simen, nak kena sandpaper balik. Jadi inilah yang ambil masa. Resin atau damar yang termampat dan membeku di dalam acuan ini membentuk bahagian berbeza figura tersebut. Usai pembentukannya, bahagian ini kemudian akan dikikir rapi Aznan. Ini bagi membuang lebihan resin yang terjujur keluar dan mencacatkan pandangan. Kesemua teknik ini dipelajari Aznan daripada rakan-rakan pembuat mainan lain. Selain itu, video di alam maya banyak membantu menyempurnakan pengetahuan Aznan dalam bidang ini. Ambil masa dekat 4 tahun jugalah sebab kita buat gagal, buat pun gagal lagi. Tapi itulah belajar sendiri kan. Kadang-kadang orang cakap hang buat macam ni, buat pun tak boleh juga kan. Tapi kita try and error lah, buat sampai boleh. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Biar diuji kesabaran, Aznan tekad mendepaninya untuk memuaskan hati sendiri. Buat ni dia handmade, jadi dia memang ambil masa kan. Dalam seminggu pun paling banyak pun saya boleh buat 10 je lah seminggu kan. Satu, nak kena potong-potong, nak kena sandpaper, nak kena cat. Jadi kalau ada orang tu dia marah saya, hang buat sikit, hang buat banyak, oh tak boleh kan. Buat pun buat seorang-seorang kan. Jadi benda ni dia memang ambil time lah nak buat, ambil masa. Kerja seni sememangnya memenatkan minda. Namun, Aznan bertuah mampu melakukannya di kediaman keluarga di Kampung Padang Keras Sik ini. Ketenangan suasana alam semula jadi dikepalai derusan Sungai Cepir membantunya merehatkan seketika minda. Bukan sahaja daripada pembuatan mainan, tapi juga daripada hiruk pikuk tugasan hakikinya di Kuala Lumpur. Jadi saya ingat, buatlah dekat Sik senang kan. Dan juga dia jauh pada orang. Tak ada orang main kacau, baru kita boleh fokus nak buat tu kan. Dan ada ayat sungai, boleh tengok pokok hari-hari, tengok hijau. Jadi nak dapat ilham tu memang cepatlah. Secara anggaran mungkin kami dah bagi dalam 5,000 lah mainan free. Ada yang tak boleh nak buat, ada yang tak tahu nak ride motor. So dia tak boleh nak join. Tuan, aku nak support, aku hantar mainan. Boleh. Jadi tiap-tiap minggu tu dapat je mainan berkotak-kotak kan. Figura mainan bukannya satu benda baharu. Pembuatannya telah pun bermula sejak 200 tahun sebelum Masihi, ketika zaman Greek kuno dan Empayar Rom yang membentuk patung mainan daripada kayu dan tanah liat. Evolusinya melalui pelbagai bentuk, termasuklah menerusi penghasilan askar perang mini yang popular sekitar awal kurun ke-20. Ia turut digunakan jeneral perang untuk menggambarkan taktik yang akan digunakan di medan tempur.
Sejarah panjang figura mainan berterusan sehingga ke hari ini, menerusi pelbagai patung adiwira kelahiran budaya popular dunia. Kebanyakannya dicipta negara kuasa besar dari barat dan ini yang mahu diubah Aznan. Saya ingat tak semua pun kita kena import. Macam kita import Ultraman, kita import Batman. Jadi kalau boleh kita buat kita punya own action figure kan, kita punya own toy. Local brand lah. Itu yang saya ingat. Kalau orang tak buat, tak apalah, saya buat, saya try buat. Keindahan dan keterangan alam semula jadi di kampung Padang Keras bak azimat buat Aznan dalam menghasilkan mainan ciptaan sendiri. Apatah lagi selain kesibukan di kota, polemik media sosial juga banyak membebankan minda masyarakat dan Aznan juga tidak terkecuali. Dia seperti pengguna media sosial yang lain juga mahu suaranya didengari. Namun Aznan memilih cara berbeza dalam menyampaikan komentarnya kepada umum. Kadang-kadang bila saya buka Facebook ke, banyak orang kalau dia tak puas hati kat sesuatu benda, dia akan type panjang-panjang, dia akan buat esei, awak dia tak suka macam ni, orang tu salah. Saya ni nak type tak tahu, jadi saya buat mainan lah. Senang, orang boleh faham dan orang boleh gelak. Orang boleh tahu, oh ini mainan yang kes hak tu orang lain tulis tulis panjang, oh dia nak apa yang dia nak abang tu dia tulis, tapi apa yang saya try nak bagi tahu tu saya buat mainan, jadi semua orang boleh enjoy lah, boleh gelak-gelak lah, happy-happy je lah. Peristiwa yang mencuit raga walau dalam apa bentuk emosi digunakan Aznan dalam merangka figura buatannya. Kebanyakan mainan yang dihasilkan Ayak Mata Toy merupakan kritikan sosial kepada kejadian yang tular di kalangan masyarakat. Okey, ini nama dia Majlis Pelancaran Man. Disebabkan walaupun dia seorang superhero, tapi bila dia nak pergi membantu orang, dia kena buat majlis pelancaran dulu. Bila dia buat, tapi dia tak sempat nak selamatkan orang sebab dia pergi buat majlis pelancaran, maka dia telah menjadi Majlis Pelancaran Man, hero yang gagal. Sheikh Muhammad Syakirin Sheikh Omar antara pengumpul koleksi mainan yang teruja dengan mainan keluaran Aznan. Selain itu, dia juga penggemar figura mainan popular lain. Ada antara koleksinya yang mencecah harga ribuan ringgit. Semua koleksinya diletakkan di dalam bilik khas ini dan ditatang bagai minyak yang penuh. I am Bumblebee. Ayolah Bumblebee, besarnya lah kasut kau. Kaki kau besar sangat Bumblebee, oi. Saya ni tak mampu nak, bukan saya lah, macam orang tua saya, cik, tak mampu nak belikan mainan untuk saya. Macam bila saya nak menangis macam mana pun tak mampu sebab adik-adik ramai. Pendapatan berapa pun tak seberapa. Jadi kat situ timbul orang kata apa, macam satu hari nanti bila aku dah besar, bila aku dah ada duit sendiri, aku akan beli mainan ni semua. Antara koleksi mainan Ayak Mata Toy yang dimiliki Sheikh adalah patung tempahan khas untuknya dalam siri mobil unit kenderaan awam, Muka. Ia keunikan yang dicari Sheikh, diri sendiri mampu menjadi adiwira dunia mainan. Saya tertarik dengan produk Ayak Mata ni sebab dia satu produk lokal yang dia buat 100% semuanya. Maknanya bukan dia ambil mainan lain, dia buang cat, dia tukar-tukar sikit, dah jadi mainan dia, bukan. Dia mana dia buat daripada raw. Idea dia sendiri, lepas tu dia buat mold dia sendiri, dia buat semua sekali sampai jadi mainan tu semua dia buat sendiri, bukan dia ambil daripada yang lain. Maknanya gambar dia, penceritaan dia semua tu yang saya cakap ini memang the best lah, saya cakap macam tu. Aznan, Azmawi dan Sheikh sebahagian daripada kumpulan Collectors Toy Fair Kuala Lumpur, CTFKL, sebuah perkumpulan yang dianggotai peminat mainan seluruh negara. Selain acara tahunan pesta mainan, CTFKL juga berperanan mendekati kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan.
Ia dilakukan untuk memberi bantuan mainan yang diharap dapat memberikan sedikit sinar kegembiraan di balik kesempitan hidup seharian. Secara anggaran mungkin kami dah bagi dalam 3,000 ke 5,000 lah mainan free kami dah bagi. Memang banyak. Disebabkan banyak kawan-kawan support. Kawan-kawan akan post. Dia post hantar Hot Wheels, dia post hantar Ultraman, dia post hantar He-Man, daripada semualah, daripada Kedah, Sabah, Sarawak, semua post datang. Sebab semua ni, mereka bila tengok saya pergi hantar mainan tu, duduk tu happy, mereka pun happy. Dan ada yang tak boleh nak buat, ada yang tak tahu nak ride motor, so dia tak boleh nak join. Tuan, aku nak support, aku hantar mainan, boleh. Jadi tiap-tiap minggu tu dapat je mainan berkotak-kotak kan. Jadi saya pun dekat KL saya ada satu store tu nak simpan semua mainan-mainan ni. Jadi bila saya nak buat ride, kami pergi ambil, kami pergi hantar. Berbekalkan beg penuh mainan dan sepeda motor, mereka memulakan perjalanan. Daerah Sik antara daerah termiskin di Kedah. Oleh sebab itu, umpama dirancang, keberadaan perusahaan Aznan di sini memudahkan dia dan yang lain mendekati kanak-kanak kampung yang tersisih kemajuan bandar. Cakap apa? Terima kasih. Main ya. Orang lain mungkin dia pergi hantar makanan, dia pergi tolong kokok tu. Tapi bila kita hantar mainan ni ke budak kan, dia punya happy tu lain macam. Memang dia memang happy kan. Budak-budak dapat mainan free ni kan, memang dia pun happy. Sebab saya ingat dulu saya kecil dulu, saya pun orang susah kan. Nak dapat mainan tu memang cukup susah lah. Kena kumpul duit raya kan, nak beli mainan ni. Bila budak-budak ni kita pergi hantar Optimus Prime ke, hantar Batman ke yang memang best kan, mereka memang happy. Jadi mungkin itulah kan. Selain berpeluang mendekati anak-anak kecil ini, menaiki motosikal menyusuri jalan desa memberi peluang Aznan, Azmawi dan Syekh untuk meneroka kehidupan luar daripada kebiasaan mereka. Apatah lagi Kedah itu sendiri negeri jelapan padi dan dilatari Bukit Bukau yang memberikan panorama memukau buat mereka yang memerhati. Untuk sesi hari ini, mereka mendekati masyarakat desa di Kampung Hujung Bandar, kira-kira 10 km dari Pekan Sik. Selain memberi mainan, ride sebegini memberikan peluang kepada Aznan, Azmawi dan Syekh untuk bermesra serta memahami permasalahan masyarakat setempat. Bagi Syekh, melihat keadaan anak-anak kecil di sini mengingatkannya akan zaman kanak-kanaknya dahulu. Jadi saya dulu pernah masa kecil tak dapat mainan. Jadi apa kata saya cakap saya ada sedikit orang kata dana atau sedikit mainan. Saya ride, enjoy sama-sama dengan diorang, pergi bagi mainan pada kanak-kanak. Jadi saya dapat share kegembiraan tu, maknanya saya peminat mainan. Kanak-kanak tu pun dapat mainan tanpa dibeli. Agihan mainan ini dimulakan Aznan sejak tahun 2012 dan digelar sebagai raid mainan jatuh ke riba. Main mainan botak. Mainan. Main sini. Main adik, main. Sekarang dah sampai banyak tempat lah. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor semua dah sampai. Cuma sekarang kami akan plan lagi lah pergi tempat yang lagi hulu. Mungkin lepas ni saya nak concentrate banyak ke tempat orang asli, sekolah-sekolah orang asli yang memang susah nak masuk. Saya tengok video kan, nak masuk naik motor pun 3 jam, 4 jam. Kami akan try lah pergi hantar sana pula. Sifat empati Aznan ini bergerak seiring dengan seni pembuatan mainan yang diceburinya. Ayak Mata Toy diabadikan namanya sebagai tanda keperitan jejaka berusia 50 tahun ini dalam menyiapkan sesebuah mainan. Walaupun perit, jika hati sudah suka, tiada apa yang mampu menghalangnya. Bak kata bidalan, alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke pangkal lengan.
Untuk yang nak buat action figure sendiri ni, benda ni memang susah. Memang ambil masa. Dia tak ada lah shortcut. Kalau saya pernah tunjuk ke orang macam ni, orang cakap, takkanlah susah sampai macam ni. Memang macam ni. Memang step dia macam ni, baru boleh. Jadi kalau ada orang tu minat, dia kena fokus lah. Bila time susah tu pun jangan stop lah. Buat lagi, try lagi sampai boleh. Seni yang diukirnya mungkin bukan biasa. Tapi ia terbit dengan ditemani tangisan. Dari ilham melihat keadaan sekeliling. Serta keazaman untuk memberikan senyuman. Adiwira mainan ayak mata. Untuk dia, untuk semua. Perjalanan hidup saya bukan macam kanak-kanak yang normal. Saya sangat susah kalau untuk tidur, untuk makan, untuk minum, dan ibu bapa sendiri masih belum ada pengetahuan. Saya ni lebih dijadikan sebagai bahan uji kaji. Itulah yang saya boleh faham daripada kehidupan saya. Kanak-kanak lain menangis sebab takut kat saya. Pertama sekali yang keluar dari mulut dia orang adalah, alamak, hantu. Alur Star, ibu negeri Kedah Darul Aman. Lebih daripada 400,000 penduduk menjadikan bandaraya ini lokasi kediaman dan tempat mencari rezeki. Antaranya termasuklah keluarga Muhammad Firdaus Mehat. Seperti kelaziman hidup petani, pagi ini Firdaus dan anak saudaranya Muhammad Nabil Rejab akan turun ke sawah padi berhampiran. Isteri Firdaus, Cik Jamaliah Hanapi, mengambil kesempatan untuk berbual mesra sebelum mereka beredar mencari rezeki. Firdaus seorang penghidap iktiosis, sejenis penyakit kulit kronik yang jarang dijumpai. Dia antara kes pertama seumpamanya di Kedah. Ini bukan sebuah kisah sedih penghidap penyakit yang tidak difahami, tetapi suatu garapan perjuangan Firdaus dan mereka yang senasibnya untuk menghadirkan keabsahan kewujudan komuniti iktiosis dalam masyarakat dan negara. Penerimaan Masyarakat masa tu sangat terkejut dengan kelahiran saya lah. Sebab saya bersalin di kampung, maknanya secara bidan kampung. Jadi apabila bidan yang menyambut kelahiran saya tu diselaputi dengan satu, dia orang panggil, kalau bahasa doktor ni dia panggil collodion, atau dia macam satu bungkusan. Jadi bidan ni sangat terkejut lah, sebab dia orang pun tak pernah lagi menyambut kelahiran yang macam ni. Saya terus dibawa ke hospital Alur Star masa tu. Doktor bahagian dermatologi masa tu mengesahkan bahawa saya ni mengidap sejenis penyakit kelainan kulit yang dikenali sebagai iktiosis. Jadi pada zaman tu iktiosis ni adalah satu nama yang sangat-sangat jarang didengari lah. Keadaan Firdaus yang dilahirkan luar daripada norma kebiasaan menggusarkan hati kedua ibu bapanya. Cenangga anak jati Kampung Kandai, Alur Star ini menjadi buah mulut masyarakat. Sehingga ada yang beranggapan bahawa Firdaus terkenan. Bermacam kaedah perubatan moden dan tradisional digunakan untuk menyembuhkan keadaan kulitnya, namun tiada satu yang berhasil. Walau bagaimanapun,
Firdaus bertuah keadaan kulitnya itu tidak langsung merencat pertubuhannya sehingga ke hari ini. Menginjak usia 49 tahun, dia masih lagi bernafas dan mampu menjadi ketua keluarga, mencari rezeki dalam perusahaan pertanian menggunakan teknologi moden termasuk drone. Berlalu sudah kehidupan kanak-kanaknya menjadi bahan uji kaji perubatan moden dan bomoh kampung. Perjalanan hidup saya bukan macam kanak-kanak yang normal. Saya sangat susah kalau untuk tidur, untuk makan, untuk minum, dan ibu bapa sendiri masih belum ada pengetahuan. Jadi maknanya pihak hospital sendiri pun hanya mampu menyediakan ubat-ubat yang masih belum dikenal pasti sama ada sesuai ataupun tidak sesuai untuk saya. Jadi pada zaman saya membesar, jadi saya ni lebih dijadikan sebagai bahan uji kaji. Itulah yang saya boleh faham daripada kehidupan saya. Battery 100, attitude, manual mode. Bergelumang dalam perusahaan berteraskan pertanian adalah laluan hidup Firdaus sekeluarga. Dibantu Nabil yang dijaganya sejak kecil, mereka berdua mengambil upah menabur benih, membaja dan meracun sawah padi di sekitar negeri Kedah. Selain itu, Firdaus juga bertugas sebagai pembantu awam Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Sudah hampir 2 dekad dia bersama agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu. Kerjayanya kini bukanlah usaha pertama Firdaus cuba memasuki alam pekerjaan seperti insan normal yang lain. Sudah banyak yang dilakukannya, namun keadaan fizikal Firdaus merencatkan penerimaan masyarakat. Lumrah manusia mendambakan hanya yang sempurna di mata tanpa melihat kemampuan seseorang. Bila zaman dewasa, masing-masing pandai menyembunyikan. Jadi di situ bagi saya cabaran kami sebagai orang dewasa pertamanya adalah pekerjaan. Sangat susah bagi kami golongan ichthyosis ni untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun sebenarnya kami mampu, tapi disebabkan tanggapan lah, boleh ke bekerja dia ni? Jadi kalaulah katalah saya hadir ke mana-mana temu duka, saya yakinlah kalau tak ada sangat dah orang lain tu mungkinlah baru kami ni diterima. Dan satu pengalaman yang saya nak kongsi dan saya tak akan lupakan kau ni sampai bila-bila. Apabila saya habis SPM, saya pernah bekerja di tempat cuci kereta. Itulah pekerjaan pertama saya. Sebab saya rasa dan abah saya pun merasakan itulah yang sesuai dengan saya. Sebab saya boleh main ayak kan. Jadi sesuai lah, seronok lah. Tapi apabila saya bekerja di situ baru 3 hari, tiba-tiba majikan saya ni datang, dia kata, "Mat, saya nak minta maaf banyak-banyak. Kamu tak boleh bekerja di sini lagi." Saya tanya, pasal apa? Salah apa saya ni? Saya salah ke? Saya ada rosakkan kereta orang ke? Saya ada curi barang hilang ke apa? Tak, dia kata, "Mat." Dia kata, "Saya diminta oleh tuan punya kedai minyak ni supaya kamu jangan bekerja. Berhenti." Pasal apa? Dia tak mau tengok kamu. Dia tak mau tengok kamu. Bagi dia kamu ni bagi dia pandangan dia sangat tak elok pada saya. Sepak terajang kehidupan banyak mendewasakan Firdaus. Dia sudah lali dengan semua itu. Daripada dipanggil hantu oleh anak-anak kecil hingga diskriminasi pekerjaan oleh mereka yang lebih berusia. Cemuhan masyarakat bukan dalam kawalan dirinya. Apa yang mampu dilakukan Firdaus menguatkan dirinya sendiri dan berusaha memakmurkan diri sebaik mungkin. Mula-mula memang tak dapat terima, sedih dan terkejutlah sebab apa anak saya jadi macam tu. Tapi doktor kata genetik. Masa tu doktor pun tak bagi apa-apa harapan sebab oksigen dia pun slow. 50-50 juga. Saya tengok memang saya tak boleh nak cakap apa-apa kan.
Ichthyosis berasal daripada perkataan Yunani bermaksud ikan. Ia penyakit yang menyebabkan kulit kering, bersisik dan tebal, lalu menjejaskan proses kitaran menyebabkan kulit mati lambat gugur dan kulit baru berganti terlalu cepat. Ada 20 jenis ichthyosis di dunia ni dan lebih daripada 50 mutasi jin. Ada yang ringan, ada yang teruk, ya, dan ada yang boleh berdarah dan pedih dan berbagai lagi lah. Keterukan tu berbeza-beza di antara individu yang berbeza walaupun jenis ichthyosis yang sama. Dan kulit kita ni ada banyak lapisan. Okey, kulit yang bawah dia akan menggantikan kulit yang baru. Tetapi untuk ichthyosis, kulit dia mengganti dengan lebih cepat. Jadi ianya menjadi mampat dan tebal. Jadi ianya sentiasa kasar, bersisik dan tebal. Dr. Kartini Farah Rahim, pakar dermatologi yang arif tentang perihal penyakit ichthyosis di kalangan masyarakat. Menurut kajiannya, dianggarkan lebih 1,000 orang pesakit tempatan menghadapi masalah itu. Penyakit ichthyosis juga bukan sejenis penyakit yang berjangkit. Malah tiada apa yang menghalang penghidapnya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan insan biasa yang lain. Pengidap ichthyosis ni boleh mengarungi hidup secara normal dan produktif. Walaupun ianya tidak mengancam nyawa, kesan kulit ichthyosis ni boleh dilihat dari segi fizikal sebab kulitnya yang bersisik dan tebal tu dia menjadi tidak selesa. Dan bila dia tidak selesa mungkin dia rasa keras dan agak terhad pergerakannya. Dan satu lagi, mereka ni tidak boleh berpeluh. Jadi mereka boleh dapat overheat, panas yang keterlaluan. Jadi sebab tu mereka tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari terlalu lama. Bila kulit mereka pecah, jangkitan kuman tu senang masuk. Satu lagi kan, sebab muka mereka bila mereka terlalu kering, mata mereka boleh tertarik ke bawah. Kita panggil ectropion. Lotion dan pelembap kulit teman karib buat penghidap ichthyosis seperti Firdaus. Dengan peredaran zaman dan peningkatan pengetahuan sedia ada, insan sepertinya tidak lagi dilayan bak makhluk asing di makmal penyelidikan. Jauh sekali terpaksa mencuba segala macam ubatan, termasuk sup daging buaya yang hampir membutakan matanya ketika kecil dahulu. Penyakit kami ni dia tak berpeluh sebab liang-liang roma kami ni ditutup oleh keadaan kulit yang bersisik, yang tebal ni. Jadi dia menyebabkan kami ni cepat panas, kami sangat mudah panas, tapi lambat sejuk. Kami kalau terdedah kepada cuaca yang panas, dalam masa 5 minit, kulit saya akan bertukar, kami ni akan bertukar menjadi kemerah-merahan macam terbakar, macam udang yang digoreng tu. Dan untuk menyejukkan badan kami ni, sebenarnya mengambil masa sekurang-kurangnya sejam. Maknanya kami kena berehat lah, kami kena cari tempat teduh, kami kena ambil air basahkan badan. Itu yang kaedah yang ada. Saya dulu kalau pergi ke rumah orang kampung, orang kampung ni kebanyakan dah kenal, saya dah faham dah. Dia orang akan letakkan sebaldi air di depan pintu. Sebab untuk kemudahan saya lah. Itu keperluan pada zaman saya lah. Tapi bila zaman sekarang ni, kami banyak dibantu oleh lotion dan pelembap. Di kepala batas Pulau Pinang, keluarga Muhammad Syahidam Muhammad Razi dan Nur Zalina Ramli punya cabaran tersendiri. Zalina, ibu kepada Muhammad Adam Kayyum, seorang penghidap ichthyosis berusia 12 tahun. Berbeza dengan masa lampau, perubatan moden memberikan Zalina ilmu baharu dalam menguruskan pembesaran anak yang mengalami permasalahan tersebut. Namun itu tidak bermakna dia tidak mengalami kejutan ketika melahirkan anak keduanya itu. Masa dalam kandungan tak dapat apa-apa tanda-tanda pun kata sakit kulit. Selepas lahir baru dapat doktor diagnose collodion baby. Lepas tu dia ditahan ward selama sebulan untuk rawatan kan. Dia lah baby pertama dalam keluarga kami yang macam tu. Dia keluar kulit dia jadi licin macam baby terbakar. Lepas tu dia kulit tu makin mati jadi kulit hitam.
Keadaan kulit Adam ketika baru lahir itu membimbangkan Zalina dan suami. Apatah lagi Adam juga mengalami komplikasi lain yang mengancam nyawanya ketika dilahirkan. Mula-mula memang tak dapat terima, sedih dan terkejutlah sebab apa anak saya jadi macam tu. Tapi doktor kata genetik. Saya tanya mak, ayah sebelah suami, sebelah mak saya tak ada keturunan yang sakit kulit macam tu. Masa tu doktor pun tak bagi apa-apa harapan sebab oksigen dia pun slow. 50-50 juga. Kami suami isteri terima je lah. Saya tengok memang saya tak boleh nak cakap apa-apa kan. Sebab saya tak harap pun dia, sebab doktor cakap tak pasti dia boleh hidup lama ke atau tak. Memang saya tengok dia mesti menangis sebab tak boleh nak cakap kan kalau orang tanya. Tak tahu nak cerita dan gambarkan macam mana. Selain Adam, anak bongsu pasangan ini, Muhammad Airil Khalish juga dilahirkan dengan keadaan yang sama. Berbeza dengan anak sulung mereka, Nur Alisha Kristina Putri dan anak ketiga, Muhammad Aidil Khalif yang dilahirkan normal. Membesarkan Airil lebih mencabar. Ini kerana selain iktiosis, Airil juga mempunyai masalah jantung dan organ dalaman yang tidak berfungsi dengan begitu baik. Dia juga lebih mudah terkena jangkitan bakteria. Oleh sebab itu, Shahidam dan Zalina mengurangkan risiko jangkitan kepada Airil dengan membataskan pergerakannya di luar rumah. Adam dan Airil, sebahagian ahli berdaftar Pertubuhan Kebajikan Pesakit Iktiosis Malaysia, PEKIM, sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan Firdaus. Alhamdulillah. Ni kami daripada Persatuan, lama lah tak main berkunjung. Airil, sihat? Muka sihat. Alhamdulillah. Organisasi ini diwujudkan untuk mengumpul data pesakit iktiosis di Malaysia. Selain itu, PEKIM turut membantu pemahaman ahli-ahlinya mengenai keadaan yang dihadapi mereka dan turut bertindak menjaga kebajikan pesakit iktiosis yang tidak berkemampuan. Firdaus menubuhkan badan bukan kerajaan ini pada tahun 2015. Dia mahu berkongsi pengalamannya mendepani cabaran kehidupan sebagai penghidap iktiosis dengan seramai mungkin pesakit lain. Selain itu, dia mahu masyarakat cakna dengan kewujudan insan seperti mereka. Jadi di situ saya rasa, sampai bila kami nak macam ni? Sampai bila kami ini hanya akan digunakan sebagai bahan untuk penyiaran bagi komersial. Sebab saya tahu, selepas pada tu, kes tu akan berlalu pergi, tapi kami sebagai pengidap terus kekal sebagai pengidap. Jadi, apa hala tuju kami? Kami bukanlah satu sejenis penyakit yang boleh makan ubat 2 minggu sembuh. Kalau itu senang cerita. Jadi maknanya saya di situ kesedaran saya timbul, maknanya kami ini memerlukan satu sistem sokongan, sistem pengurusan yang baik, yang teratur. Dari situ kami mula bergerak. Kebanyakan persatuan-persatuan untuk penyakit-penyakit ni selalunya diasaskan oleh orang-orang ternama, oleh doktor-doktor dan sebagainya. Tapi kami ini dia orang nak kalau boleh diasaskan oleh pengidap, sebab bagi dia orang hanya pengidap ni yang faham apa keperluan sebenar kami. Apa yang kami banggakan adalah Pertubuhan Kebajikan Pesakit Iktiosis Malaysia ni adalah yang pertama di Asia. Keluarga Shahidam dan Zalina bertuah dapat menjadi sebahagian keluarga besar PEKIM. Dengan sokongan Firdaus dan rakan-rakan yang lain, Shahidam dan Zalina mendapat azimat baharu dalam meneruskan usaha membesarkan Adam dan Airil sebaik mungkin. Fasa remaja dan dewasa dua orang anaknya ini nanti sudah pasti mendatangkan cabaran berbeza yang perlu dilalui dengan tuntas mereka sekeluarga. Firdaus bukti penghidap iktiosis mampu hidup normal seperti insan yang lain. Selain bekerjaya tetap, dia juga membuktikan kemampuan pesakit kulit sepertinya untuk berumah tangga. Firdaus mendirikan rumah tangga bersama Jamaliah pada tahun 2007.
Tiada lain dipinta jejaka ini. Cukuplah insan normal yang lain memahami keadaan dan menyantuni mereka yang menghidap ichthyosis, seperti apa yang Jamaliah mampu lakukan. Seandainya masyarakat dia tiba-tiba melihat ataupun terpandang kami pengidap ichthyosis, saya minta satu saja. Tolong dekati mereka. Tanya. Sebab melalui pertanyaan tersebut, dia akan merungkaikan segala persoalan. Sebab saya hanya memerlukan seminit, 2 minit saja untuk berkongsi apa yang sepatutnya kita kongsi dengan masyarakat. Dan kita faham, apabila pemahaman individu yang bertanya pada kita tu tepat, maknanya dia akan menyampaikan cerita yang tepat. Barulah masyarakat faham siapa kami, apa kemampuan kami, bagaimana kami boleh hidup bersama dengan masyarakat. Sebab ini semuanya bertitik tolak kepada pemahaman dan penilaian. Derita pesakit bersisi ikan seperti Firdaus hanya mereka yang tahu. Biarpun kurang upaya, ia bukan bermakna hilang kemampuan dan usaha. Ranjau sejak kecil sehingga dewasa ini bakal berkekalan ke hujung nyawa. Hanya satu yang dipinta, jangan disisihkan begitu saja.